Sejahtera, selamat datang ke program e-Belajar Sains Tingkatan 1, Bab 6, Jadual Berkala. Bersama saya, Cikgu Liu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pai Rumput. Hari ini kita berbincang tentang topik 6.2, campuran. Mari kita lihat apakah campuran. Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Kita lihat contoh-contoh campuran seperti pepeja dan cecair yang kita digunakan dalam kehidupan harian. Contohnya burger, koktel, rojak, air batu campur. Terdapat 7 kaedah pengasingan campuran iaitu penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi dan penapisan. Teknik pengasingan campuran bergantung pada sifat-sifat fizik dan kaedah jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran. Bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Mari kita lihat satu demi satu teknik pengasingan campuran. Kaedah penurasan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan bahan pepeja yang tidak larut dalam cecair di dalam sesuatu campuran antara cecair dan pepeja. Contohnya, kita boleh memisahkan sedap kopi daripada air kopi. Kaedah ini kita namakan kaedah penurasan. Kaedah seterusnya adalah kaedah penyulingan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campuran dan mempunyai takat didih yang berbeza. Contohnya, kita boleh menghasilkan minyak wangi. Minyak wangi dihasilkan daripada kaedah penyulingan. Contoh yang lain adalah menghasilkan etanol ataupun kita namakan alkohol. Kita juga menggunakan kaedah penyulingan. Kaedah yang seterusnya adalah pemisahan menggunakan magnet. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepeja yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet. So, kita boleh lihat contoh yang cikgu bagi di sini. Magnet yang akan menarikkan bahan-bahan yang bersifat magnet sahaja. Yang bukan bahan yang bersifat magnet tidak akan ditarik oleh magnet. Kaedah yang seterusnya adalah pengenapan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepeja yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar. Contohnya, air bercampur dengan pasir. So, kita boleh menggunakan kaedah pengenapan ini untuk mengasingkan air dan pasir. Kaedah seterusnya adalah kaedah pengapungan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dalam terapung, tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Contohnya, minyak dan air. Nah, kita tahu minyak dan air tidak akan bercampur. So, kita boleh gunalah kaedah ini untuk mengasingkan sekiranya minyak dan air tercampur. Seterusnya adalah kaedah kromatografi. Kaedah ini digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Kaedah ini juga boleh membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam sesuatu makanan. Kaedah yang terakhir iaitu penapisan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepeja yang berlainan saiz. Contohnya, mengayak tepung dan mentapiskan pasir di tapak pembinaan.
Sekian, terima kasih kerana menonton video cikgu. Harap video ini dapat membantu anda memahami pada subtopik 6.2 campuran dengan baik.